أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin bin Qadir, pegawai agama Islam daripada PAID, yang juga penceramah kita pada malam ini, yang hormati pada pengurusi surau Encik Masri Begasan, pada semua sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum terlambat untuk saya ucapkan selamat menyambut tahun baru Hijrah 1445. Mana maghrib ni kita sudah masuk pada 3 Muharram. Mudah-mudahan segala iltizam, segala azam, semangat kita pun semakin meningkat pada tahun baru ini. Mungkin ada perkara-perkara yang tak terselesai pada tahun lepas, kita cuba realisasikan pada tahun ini, dan kita tambah lagi dengan nilai-nilai yang lebih baik untuk kita menuju masa depan yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Jadi untuk sebelum menjemput penceramah, dijemput pada pengurusi surau Encik Masri Begasan untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi disayangi Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin, pegawai hal ehwal Islam daripada Pejabat Agama Islam Kelang, dan beliau juga adalah pegawai JAIS. Alhamdulillah, syukurillah Ustaz dapat datang pada hari ini bagi memenuhi jemputan dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dengar dan kita ambil ilmu tersebut dan amalkan insya-Allah. Dan juga kepada yang disayangi serta dikasihi seluruh ahli Korea Surah Haji Maksum, selamat tahun baru Ma'al Hijrah. Alhamdulillah, syukurillah. Jadi sedikit makluman yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, insya-Allah kita insya-Allah dah boleh bermula untuk melaksanakan pengurusan jenazah di Surah Haji Maksum, yang mana semuanya telah bersiap sedia. Cuma hati-hati petugas termasuk saya agak berdebar untuk melakukan tugas tersebut untuk julung-julung kali pertama untuk kita menguruskan sendiri. Jadi doakan semoga kami semua diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menguruskan jenazah, khususnya jenazah di kalangan Korea Surah Haji Maksum dan di kawasan Meru lah. Jadi alhamdulillah, untuk sementara ini pihak surau telah dipinjamkan wen jenazah daripada Masjid Asy-Syarif. Jadi sementara menunggu wen yang baru, kita mohon daripada Pusat Zakat dan juga daripada NGO, insya-Allah mana-mana satu pun yang terdahulu dibagi kepada Surah Haji Maksum, maka itulah yang akan diterima. Jadi semoga apa yang dilaksanakan oleh pengurusan Surah Haji Maksum akan memberi manfaat dan kebaikan khususnya kepada ahli Korea Surau Haji Maksum. Dan dalam masa yang sama juga telah berbincang dengan Masjid Asy-Syarif, yang mana sekiranya berlaku mungkin ramai yang meninggal pada satu masa yang sama, maka pihak surau perlu membantu Masjid Asy-Syarif untuk pengurusan jenazah. Jadi di masa akan datang juga nanti perkuburan yang baru ialah di Aman Perdana sebanyak seluas 9 ekar yang akan dikelolakan oleh Majlis Perbandaran Kelang. Jadi sedang diusahakan, apabila dibuka nanti dah siap akan diserahkan, dan maka berkemungkinan kita akan dikebumikan di sana ataupun di sana. Yang pastinya kita akan dikebumikan juga suatu masa nanti sebagai jenazah. Jadi insya-Allah sekali lagi Ustaz Hafizuddin, saya mengucapkan terima kasih. Kenalilah pegawai JAIS ataupun pegawai Pejabat Agama Islam daerah Kelang. Kita santuni mereka dan raikan
Al-Fadil Ustaz pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan nanti kita akan dengar dengan penuh keprihatinan dan amalkanlah setiap ilmu yang disampaikan. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian ucapan daripada pengurusi surau Encik Masir bin Ghassan yang menekankan tentang khairat kematian dan persediaan untuk menguruskan jenazah mula daripada sekarang ini. Bukan saja dia berdebar-debar, saya pun duk berdebar-debar nak menguruskan untuk pertama kali. Jadi kita sama-samalah berusaha semuanya ini kerana persiapan telah pun dibuat, bilik jenazah telah pun ada, van telah pun ada. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kita ada imam selamat yang dah mungkin lebih biasa membantu kita semua untuk menguruskan jenazah. Dan kita tengoklah siapa jenazah pertama yang akan diuruskan di bilik ini, insya-Allah. Jadi untuk tidak membuang masa, majlis ini segala hormatnya menyebut Al-Fadil Ustaz Hafizuddin bin Qadir untuk menyampaikan ceramah Ma'al Hijrah pada malam ini. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Yang dihormati Al-Fadil pengerusi majlis kita pada malam ini, yang berusaha Tuan Masri selaku pengerusi Surau Haji Maksum beserta seluruh ahli jawatan kuasa dan juga pegawai-pegawai surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin serta hadirat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala mengurniakan kepada kita kehidupan yang diberkati, kesehatan yang berpanjangan, ditunaikan segala hajat dan juga impian yang baik-baik, dikurniakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan semuanya kita doakan mudah-mudahan berbahagia dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengerusi serta jawatan kuasa surau yang menjemput dan juga minta untuk sedikit perkongsian pada malam ini. Yang saya kira peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang disambut oleh kita saban tahun. Dan seingat saya, dulunya waktu saya masih kanak-kanak, masih kecil-kecil, di kalangan masyarakat kita bila masuknya bulan Muharram, kita akan menyambut sambutan awal Muharram. Dulu punya sambutan. Namun ketika mana Datuk Dr. Yusuf Nur
ketika itu menjawat jawatan menteri di Jabatan Perdana Menteri dan beliau menjaga berkaitan dengan hal ehwal agama. Maka di zaman itu telah ditukar daripada sambutan awal Muharram kepada sambutan ma'al hijrah. Tak tahulah kalau tuan-tuan ingat ke lupa, wallahu alam lah. Tapi seingat saya dulu memang kita sambut awal Muharram. Betul makcik? Kan? Tak dengar pun ma'al hijrah. Ma'al hijrah ni tak dengar. Kita sebut sambut awal Muharram. Cuti awal Muharram. 1 Muharram. Jadi di zaman Datuk Dr. Yusof Nur itulah telah berubah daripada sebutan sambut awal Muharram kepada sambutan ma'al hijrah. Apa maksud ma'al hijrah? Maksud ma'al hijrah ialah bersama-sama berhijrah. Loh, kok ajak hijrah? Kan? Elok-elok duduk di Meru nak hijrah ke mana? Shah Alam ke mana? Ataupun Kapar ataupun Pulau Indah? Bukan. Ngiling makcik ya? Bukan. Tak naklah pindah. Ya, betul. Hijrah dari sudut bahasanya ialah at-tarku, iaitulah meninggalkan. Pindahlah. Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Al-Madinatil Munawwarah. Saya dulu lahir di Sungai Besar. Sampai umur 8 tahun ikut ayah hijrah. Pindah daripada Sungai Besar masuk tanah rancangan Felda di Felda Keratung. Membesar di Keratung. Lepas tu habis belajar saya tinggal di Putrajaya. Kejaplah tinggal di Putrajaya. Kemudian dilantik jadi guru. Saya jadi guru sekejap. Pindah lagi. Tukar daripada Putrajaya pindah di SK Tanjung Gemuk, Rompin. Ulu tu, sepadan Endau, sepadan Johor. Setahun lebih saya jadi guru. Saya dapat tawaran pula dengan JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Saya lapor diri di bahagian dakwah JAKIM dan tinggal pula di Serdang. Tinggal pula kat situ. Daripada Rompin pindah pula ke Serdang. Kemudian tak lama dekat Putrajaya saya ditempatkan di Jabatan Agama Islam Perak. Pindah lagi ke Ipoh. 6 tahun setengah lebih kurang duduk di Ipoh. Saya dapat surat arahan pertukaran. Ditukarkan ke JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Pindah lagi. Lepas pindah lapor diri ditempatkan di Sabak Bernam. Pengarah waktu tu tengok, oh, engkau lahir Sabak Bernam ya? Aku hantar dekat Sabak Bernam. Pindah ke Sabak Bernam. Duduklah kampung asal. Lebih kurang 4 tahun saya di Sabak Bernam, dapat surat pula diarahkan bertukar ke bahagian undang-undang keluarga JAIS. Pindah lagi. Itu pindah kita. Tuan-tuan pun bukan asal sini ni. Mungkin asal tempat lain, kemudian Meru dibuka, datang sama-sama geng-geng Jawa. Yo, mana pakat pindah daripada tempat lain dan berpindah ke Meru ini. Itu dari segi bahasanya. Dan memanglah bila kita sebut berkaitan dengan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, hijrah Nabi kita Muhammad, menceritakan tentang penghijrahan, perpindahan yang berlaku, yang dilakukan oleh Nabi kita dan juga para sahabat, meninggalkan tanah air yang disayangi dan juga tanah tumpah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakan sahabat ketika itu. Pindah dari Mekah ke Al-Madinatil Munawwarah. Jadi sambutan kita berkaitan dengan ma'al hijrah ini bukan nak ajak tuan-tuan pindah daripada Meru ini pergi ke tempat lain. Tidak. Tetapi yang lebih mendalam daripada itu, kita sama-sama melakukan perpindahan ataupun penghijrahan diri daripada satu keadaan, daripada satu suasana yang tidak berapa baik kepada suasana yang terlebih
baik untuk kehidupan kita. Apa sebab tuan-tuan? Sebab kehidupan kita ini adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Dan hidup kita sendiri dia sentiasa berpindah daripada satu keadaan, daripada satu alam ke satu alam. Dulunya kita tidak ada di alam dunia ni tuan-tuan. Kita ni tak ada dulu. Dulu kita semua berada di alam roh. Dan kemudiannya kita berpindah pergi ke alam rahim. Duduk dalam rahim mak kita. Betul? Semua kita ni keluar daripada rahim mak. Tak ada anak buluh betung kat sini. Walaupun cerita anak buluh betung tu ada. Tapi tak ada manusia ni lahir daripada pokok buluh. Keluar daripada pokok buluh. Ke ada orang Meru ni, saya anak buluh betung. Tak ada tuan-tuan. Kita duduk dalam rahim, dalam kandungan mak kita. Berapa lama tempohnya? Biasanya 9 bulan. Mungkin lebih sikit, mungkin ada yang kurang sikit. Ada yang 9 bulan 10 hari. Duduk dalam kandungan rahim, dalam rahim mak kita. Kemudian daripada itu kita berpindah ke alam yang berikutnya. Iaitulah alam syahadah, alam dunia. Alam yang kita saksikan pada hari ini. Disebut sebagai alam dunia ataupun alam syahadah. Bila kita berpindah ke alam itu, kita dah tak boleh untuk patah balik semula. Tak ada orang yang lepas dilahirkan, dia kata oh tak seronok, walaupun dia menangis, kemudian dia nak masuk balik dalam rahim mak dia. Mak pun tak nak dah. Dah keluar bila nak keluar kan. Cik pegang perut je. Panggil bapak panggil. Ni pegang perut ni. Pegang perut. Bila nak keluar. Bila dah sampai 9 bulan tak keluar-keluar. Ditekan-tekan. Kan? Zaman sekarang ni. Tak keluar juga. 9 bulan. 10 hari. Tak keluar juga. Bedah. Doktor kata. Bila dah keluar patah balik nak masuk dalam rahim. Tak adalah. Mak kita tak nak. Bini kita pun tak nak. Dan bila kita berpindah alam, tak boleh nak patah balik dah tuan-tuan. Maka begitulah kita berada di alam syahadah sekarang ni, alam dunia. Dan satu ketika nanti kita akan berpindah daripada alam dunia ini pergi ke alam seterusnya. Hijrah lagi itu maknanya. Tadi cerita pasal van jenazah, tanah kubur, pasal bilik pengurusan jenazah. Itu adalah tanda-tanda bahawa selepas daripada ini kita semua akan berpindah daripada alam dunia ini pergi ke mana? Alam barzakh. Alam yang menjadi pemisah antara dunia dan juga akhirat. Lepas pergi ke alam barzakh, bermula dengan alam kubur, lepas alam kubur, kemudian alam akhirat, bermula dengan manusia dibangkitkan di hadapan Allah, alam mahsyar dan sebagainya, dan sehinggalah penyudah kehidupan manusia, sama ada dunia, sama ada neraka ataupun syurga. Dan pastinya kita semua nakkan kehidupan kita berakhir dengan kita dikurniakan syurga oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita baca doa tuan-tuan tiap-tiap kali lepas sembahyang, doa pada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagilah kepada kami dunia ni baik, elok-elok semua, ada isteri-isteri baik, ada suami-suami baik, ada anak-anak yang baik, ibu ayah yang baik, jiran yang baik, tetangga yang baik, kawan-kawan yang baik, pemimpin yang baik, rakyat yang baik, semua kita nak yang baik. Dan kita juga minta wa fil akhirati hasanah. Akhirat itu adalah kesudahan yang baik. Bukan sahaja dapat kesudahan yang baik, bahkan diselamatkan. Waqina, dan selamatkan kami, jaga kami, jauhkan kami daripada azaban nar, azab neraka. Jadi hidup kita ni merupakan satu perjuangan yang sentiasa berpindah-pindah. Bahkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, ada juga di kalangan sahabat Nabi yang sebelum itu pernah berhijrah ataupun berpindah daripada Mekah pergi ke Habasyah. Antaranya anak Nabi sendiri. Antaranya sahabat Nabi yang namanya Uthman ibn Affan.
Osman ni sejarah dia tak ramai orang cerita. Tapi dalam banyak-banyak sahabat yang awal berhijrah dan berpindah ialah Osman ibn Affan. Berhijrah bersama dengan isterinya Ruqayyah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ruqayyah ni sebelum kahwin dengan Osman, dia kahwin dengan Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab ni siapa? Utbah bin Abi Lahab ni sepupu Nabi. Utbah ni anak Abu Lahab ni, Abu Lahab dengan Abdullah, ayah Nabi, adik-beradik. Jadi anak sama anak ni sepupu lah. Nabi dengan Utbah ni sepupu. Nabi ada anak namanya Ruqayyah. Lalu Nabi kahwinkan Ruqayyah anak Nabi ni dengan Utbah, anak Abu Lahab. Maknanya Nabi dengan Utbah ni sepupu, dalam masa yang sama sepupu dia ni jadi menantu kepada Nabi. Kahwin dengan anak Nabi yang namanya Ruqayyah. Bila Nabi sampaikan Islam, Abu Lahab ni bukan orang jauh tapi orang yang dekat dengan Nabi. Bapa saudara Nabi betul. Paman Nabi. Nabi pun panggil dia pak saudara. Paman Paman Lahab ke apa? Nama dia ialah Amru. Kalau tak silap, bukan. Nama dia Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa nama asal dia. Abdul Uzza. Kalau tak silap saya, nama asal dia Abdul Uzza. Tapi dipanggil dengan Abu Lahab ni sebab apa? Sebab muka dia putih. Muka dia putih, lepas tu bersinar-sinar. Flawless, tahu? Flawless. Bercahaya-cahaya. Macam pakai Fair and Lovely. Faham makcik? Faham? Nampak macam flawless. Muka tu bersinar-sinar. Lahab ni dia bercahaya-cahaya. Lalu digelar dengan panggilan Abu Lahab. Bapak muka yang bercahaya-cahaya. Tapi kuatnya dia melawan dan juga menentang Nabi SAW sampai dia suruh anaknya yang nama Utbah ni supaya ceraikan isterinya yang namanya Ruqayyah. Jadi anak dia yang telah pun dihasut oleh bapa dia ni, akhirnya Utbah menceraikan anak Nabi, iaitulah isteri dia, diceraikan isterinya Ruqayyah. Sedihlah Ruqayyah dan Nabi SAW lagi bersedih. Sebab apa? Bapa saudara dia tak nak terima dakwah yang dia bawa. Kemudian menantu dia pula menceraikan isteri. Isteri itu pula adalah anak Nabi, menyebabkan Nabi bersedih. Rupa-rupanya selepas daripada itu datang Uthman ibn Affan. Dia datang dan dia meminang Ruqayyah daripada Rasulullah dan kahwinlah Uthman dengan Ruqayyah. Bila kahwin dengan Ruqayyah, kemudian masih lagi ditekan dan juga ditindas, yang akhirnya Uthman telah ambil keputusan untuk berhijrah, tinggalkan Mekah, pergi ke mana? Pergi ke Habasyah bersama dengan Ruqayyah. Dan dia tinggal di Habasyah sehinggalah bila Nabi berhijrah ke Madinah, maka Uthman dan juga Ruqayyah telah berhijrah juga ke Madinah. Sampai di Madinah, dan Uthman ini dia tinggal bersama dengan Ruqayyah di Madinah tak lama, tuan-tuan. Waktu mana berlaku perang Badar? Tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah berlakunya perang Badar. Waktu itu Ruqayyah sedang sakit tenat. Uthman dia nak turut serta dalam perang Badar, Nabi tak bagi. Tak payahlah Uthman, isteri kamu sakit tenat, kamu jagalah dia. Uthman pun tak pergi dan tidak menyertai perang Badar. Balik daripada perang Badar, Nabi dapat tahu dan dapat berita bahawa anaknya yang namanya Ruqayyah ini telah meninggal dunia. Nabi balik perang Badar ni walaupun menang, dapat khabar berita gembira bahawa Ruqayyah telah meninggal dunia, dan Nabi sedih, dan Nabi tahu Uthman lagi sedih di atas kematian Ruqayyah. Maka Nabi bagi tahu kepada Uthman, wahai Uthman, walaupun kamu tidak terlibat dalam perang Badar, tapi kamu mendapat ganjaran sebagaimana ahli Badar. Dan kemudian daripada itu Nabi kawinkan anak Nabi yang namanya Ummu Kalthum dengan Uthman ibn Affan. Dua orang anak Nabi dapat kat dia, tuan-tuan. Bukan senang. Nak kahwin dengan anak pak kiai pun bukan senang. Ini dua orang anak Nabi dapat pada Uthman.
Adalah cerita orang kata ada orang tu nak tackle anak Pak Kiai. Pak Kiai test dulu. Layak tak layak jadi menantu kan. Kena test dulu. Awak siapa nama? Saya nama Anas. Awak baca suratul Nas. Kan? Dia pun bacalah. Baca. Sampai habis Pak Kiai kata, kamu tak layak. Makhraj tak betul. Datang. Next. Nombor 2. Temu 2. Awak nama apa? Asri. Baca wal asri. Baca wal asri. Tajwidnya tak berapa kena. Tak layak. Next. Yang ketiga. Yang ketiga ni masuk muka pucat dah. Apa sebab? Nama siapa? Nama Yasin. Yasin tuan-tuan. Wal asri pun tak layak. Anas yang pendek pun tak layak. Ni Yasin. Saya nama Yasin. Tapi orang kampung panggil Inna A'toina. Ini cerita gurau-gurau aja lah tuan-tuan ya. Cerita gurau-gurau. Nak ceritanya nak dapat kahwin dengan anak Pak Kiai pun susah. Apatah lagi nak dapat anak Nabi SAW. 2 orang anak Nabi yang menjadi isteri Osman ibn Affan. Dan Ummu Kalsum juga dia tak panjang umur. Dia meninggal dunia. Dan Nabi kata, kalaulah aku ada anak perempuan lagi, aku akan kahwinkan dengan Osman. Maknanya pecah rekod Osman ni. Nabi kata, aku tak ada anak perempuan dah. Kalau ada lagi, available lagi, boleh aku kahwinkan juga dengan Osman ibn Affan. Maknanya besarnya kelebihan Osman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi saya nak sebut di sini apa dia tuan-tuan? Osman ni di antara sahabat Nabi yang awal lagi yang berhijrah ke Habasyah sebelum berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Dan mereka berhijrah ini adalah kerana apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi membolehkan mereka sentiasa beramal dan berpegang dengan ajaran Islam dengan sempurna di dunia ini untuk selamat di hari akhirat. Dan inilah dia semangat hijrah yang kita nak ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang saya nak sebut di sini, saya nak sebut poin-poin je. Saya tak nak cerita hijrah tu begini-begini, pergi Gua Thur. Yang tu tuan-tuan dah hafal dah. Bertahun-tahun cerita yang sama je. Jadi, yang kedua yang saya nak ajak tuan-tuan dan juga puan-puan pada malam ini, kita kena sama-sama meletakkan diri kita di kalangan orang yang boleh memberi sumbangan untuk Islam. Yang tu saya nak. Sebagaimana hijrah yang berlaku di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau kita buka tafsir di antara yang dihuraikan oleh para ulama berkaitan ayat Allah yang menceritakan tentang perancangan orang-orang musyrikin Mekah untuk mengambil tindakan sehingga membunuh Nabi SAW. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah wahai Muhammad ketika mana mereka itu berbincang dan juga merancang untuk menangkap dan memenjarakan kamu, dan mereka juga merancang untuk membunuh kamu, dan mereka merancang untuk menghambat halau kamu daripada tanah air kamu. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka merancang dan Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin. Ingatlah sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik perancang yang menggagalkan perancangan mereka. Ulama menyebut bahawa sebelum daripada ayat ni turun, orang-orang musyrikin Mekah yang tak beriman, yang menyakiti Nabi, yang menyakiti para sahabat ni, menekan para sahabat, dan mereka telah berbincang di Darun Nadwah untuk ambil tindakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tindakan itu dapat disimpulkan keputusan akhirnya adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian daripada itu Nabi telah keluar dan memberitahu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, telah sampai masanya untuk kita berhijrah. Dan Nabi telah keluar. Waktu mana Nabi nak keluar itu, rumah Nabi telah pun dikepung. Dan sejarah menyebut bahawa Nabi minta Saidina Ali untuk tidur di tempat
tidur Nabi dan berselimut dengan selimut habirah Nabi yang berwarna hijau. Dan Ali telah mengikut apa yang diminta oleh Nabi SAW. Ada sumbangan yang diberikan oleh Saidina Ali, walaupun Ali tahu bahawa risiko yang dia terpaksa hadapi adalah nyawanya akan dibunuh. Sebab musyrikin memang rancang untuk bunuh Nabi. Aku ganti tempat tidur Nabi. Kalaulah mereka tak, nescaya mati. Yang mati dia. Yang mati dia. Sebab dia menggantikan tempat tidur Nabi SAW. Itu satu, sumbangan ataupun meletakkan diri kepada orang yang memberi sumbangan untuk membantu perjuangan Islam. Yang kedua, apa yang telah dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bila diberitahu kepadanya untuk berhijrah dengan Nabi, dia telah sediakan keperluan dan juga kelengkapan. Dalam masa yang sama, dia menyusun strategi bagaimana perjalanan hijrah itu boleh berlaku dalam keadaan yang selamat dan juga terancang. Bermakna kita ni dalam mengurus kehidupan kita, mengurus organisasi, mengurus masyarakat, kita mesti menyusun strategi, perancangan, plan kita bagaimana. Ini kita kena buat, ini kita kena buat, ini risikonya. Inilah yang telah diatur oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jalan bersama dengan Nabi. Tidak terus menghala ke Madinah. Sebaliknya menukar strategi. Naik ke arah utara, pusing arah belakang. Patutnya kalau nak ke Madinah terus naik ke atas lah. Tak payahlah pusing-pusing. Ibarat kata tuan-tuan kalau nak ke Kuala Lumpur, tuan-tuan ikut jalan mana? Federal Highway ya? Keluar sini Meru naik Federal Highway terus naik sampai KL. Betul? Apa kata pusing Kuala Selangor? Kata tak ada kerja. Tak, ini bukan. Ini strategi. Kalau pergi ke terus naik ke atas, orang kata, inilah laluan ke Madinah. Jadi senang orang ambil tindakan untuk menghalang perjalanan itu. Tapi Nabi tak. Nabi pusing Kona Kuala Selangor, lalu pusing mana? Ijuk ke mana? Oh, Batang Berjuntai pusing. Jauh tu Ustaz. Tak, ini strategi. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar bersama dengan Nabi. Pergi ke mana? Pergi ke Jabal Thawr. Kemudian bermalam ataupun masuk dalam Gua Thawr. Berapa lama? 3 malam ataupun 3 malam. Jabal Thawr, Bukit Thawr ini pula kedudukannya agak menjunam. Susah untuk didaki. Orang tak panjat saja-saja. Batu-batunya, kawasannya, laluannya berbatu-batu dan sangat sukar. Dan dia menyediakan kelengkapan dia. Bila masuk dalam gua pula, Abu Bakar duduk. Kemudian dia tahu Nabi letih dan Nabi penat. Dan dia meletakkan ataupun membaringkan Rasulullah. Nabi baring atas ribaan Abu Bakar. Abu Bakar sahabat, dalam masa yang sama dia adalah pak mertua Nabi. Jarang menantu boleh tidur atas riba pak mertua, tuan-tuan. Ni orang Meru, siapa yang pernah tidur atas riba pak mertua dia? Memang A lah. Kan? Saya atas riba pak mertua tak selalu Ustaz. Atas riba anak pak mertua, yang tu selalu. Memanglah anak pak mertua bini kita. Ni dengan bapa mertua, eratnya hubungan Nabi dengan Abu Bakar. Ni yang ditunjukkan oleh sirah. Kita dengan pak mertua bergaduh-gaduh. Ini tak guna punya bapa. Bapa kepala bapa. Macam-macam orang kita. Tak boleh tuan-tuan. Hubungan yang Nabi tunjukkan dengan Abu Bakar sangat rapat. Dan disebut juga ketika Nabi sedang lena itu, Abu Bakar disengat. Abu Bakar disengat, sakit. Kemudian sampai dia menitis air mata kena pada pipi Nabi. Nabi pun terjaga. Nabi tanya, kenapa kamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku disengat ya Rasulullah. Bila disengat, Nabi pun ludah di atas sengatan tersebut dengan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala, sembuh sengatan tersebut. Tak rasa sakit dah. Mukjizat lah. Mukjizat Nabi ni banyak tuan-tuan. Ali misal contoh, mukjizat dia pernah dalam satu peperangan, mata dia luka, kena senjata, kemudian Nabi ludah pada mata Saidina Ali. Bila ludah, kena ludah, kemudian baik terus, sembuh terus. Yang sakit, yang luka tu terus sembuh. Itu mukjizat lah. Kita tak jadi tuan-tuan.
Siapa sakit mata sini? Minta Tok Imam ludah. Takut esok buta tu. Dah. Nah, kita tak jadi. Ni mukjizat Nabi. Banyaklah kalau kita nak cerita berkaitan dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditunjukkan. Kemudian kita melihat bagaimana Abu Bakar mengatur strategi di kalangan anak dia, di kalangan hambanya untuk menghantar bekalan, kemudian mendapat khabar, merisik khabar berita daripada orang Mekah. Kemudian 3 hari, biasanya 3 hari ni orang dah tak cari ataupun putus asa lah. Kalau sehari cari tak jumpa, orang masih lagi ada harapan. Hari ni tak jumpa, esok gamaknya ada lah ya. Esok hari kedua cari tak jumpa lagi. Bila tak jumpa, mungkin hari ketiga adalah. Kali ni jumpalah. Hari ketiga bila cari tak jumpa, biasanya orang dah putus harapan. Tak ada dah lepas dah. Muhammad mesti dah jauh dah. Mesti dah lepas dah. 3 hari dalam gua. Kemudian keluar dan meneruskan perjalanan. Pergilah ke Al-Madinatil Munawwarah. Jadi di kalangan mereka yang terlibat ni masing-masing memberi sumbangan untuk kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai di Madinah kita melihat bahawa di antara orang yang memberi sumbangan besar kepada perjuangan Islam juga ialah Uthman ibn Affan. Kalau kita singkap peristiwa hijrah ni sampai ke Madinah, di Madinah ni dia tidak ada air minum yang bersih, yang sesuai untuk diminum ketika itu. Dan kebanyakan orang Madinah bergantung minum daripada telaga milik satu orang Yahudi, Bi'ru Raumah. Tuan-tuan, hari ini telaga tu masih ada lagi. Kalau tuan-tuan sampai ke Madinah, tuan-tuan pergi ke satu penempatan yang namanya Hayyu Bir Uthman. Penempatan telaga Uthman. Umat Islam dekat Mekah dia ada telaga Zamzam. Dekat Madinah tak ada air bersih yang agak sesuai untuk diminum. Tetapi dalam banyak-banyak air yang diminum ni yang agak sesuai diminum adalah satu telaga. Telaga ni pula milik Yahudi. Yahudi ni pula dia tak bagi percuma air telaga tu. Dia kenakan kadar bayaran yang sangat tinggi. Nak air boleh, tarif air dia memang harga Yahudi lah. Memang harga Yahudi lah. Memang bahan mahal betul. Kena pula yang nak membeli tu umat Islam. Lagi dia tekan, dia semelih betul-betul. Lalu sahabat-sahabat mengadu kepada Nabi SAW. Yang akhirnya Nabi kata apa? Nabi kata siapa-siapa yang boleh membebaskan telaga ini, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjari kepada mereka 1 cebok air 1 ganjaran pahala, 1 cebok air 1 ganjaran pahala. Uthman dengar, Uthman kata, wow, ini satu tawaran yang sangat baik. Menunjukkan sahabat-sahabat berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Uthman pun dia berunding dengan tuan telaga ni. Uthman kata, aku nak beli telaga engkau. Berapa engkau nak jual? Yahudi kata, tak boleh. Ini bisnes saya, ma. Mana boleh saya jual, ma? Nanti habislah bisnes saya. Uthman kata, dah, aku nak beli juga. Berapa? Dia tak jual, tetap tak nak jual. Yang akhirnya Uthman kata, macam mana aku nak miliki juga telaga ni, sebab aku nak apa yang Nabi janjikan. Akhirnya Uthman kata, ginilah, oleh kerana kau tak nak jual semua, kau jual separuh boleh tak? Kau jual separuh. Aku tak nak beli semua, aku nak beli separuh je. Yahudi ni kata, macam mana nak jual separuh? Macam ni, kau jual separuh, jadi separuh milik engkau, separuh milik aku. Kita niaga selang sehari. Hari ni engkau, lepas tu aku. Waktu engkau, lepas tu aku. Engkau, aku. Yahudi ni fikir, oh betul juga Kalau aku join dengan Uthman, jadi telaga ni milik aku dengan milik Uthman. Jadi orang Islam mungkin dirasa ini ada share partner. Mungkin orang Islam lagi banyak beli daripada aku. Oh cantik. Oh dia pun setuju. Uthman kata, berapa engkau nak jual? Yahudi ni kata, boleh, tak ada masalah. Separuh harga, iaitulah 10,000 dirham. Uthman kata, tak apa, aku up lagi sikit, 12,000 dirham. Bayar, buat transaksi pembayaran, sign agreement apa semua, cop mati stamp lawyer apa semua ada belaka. Telah pun ada perjanjian. Perjanjiannya apa? Berniaga selang sehari. Jadi Uthman
Yahudi ni dia tak fikir, dia fikir untung dia je. Dia tak fikir bagaimana Osman ni, otak Osman lebih cerdik pada dia. Yang akhirnya Osman bila dah menguasai telaga tersebut, Osman mengisytiharkan kepada orang-orang Islam di Madinah. Sahabat-sahabat semua, sekarang ini telaga ana yang punya. Ana kongsi sama itu Yahudi, tapi ana niaga sama dia selang sehari. Ini hari dia, esok hari ana. Kemudian dia, lepas tu ana. Dan Osman kata, oleh kerana hari ini hari aku berniaga, maka mari ambil air telaga di sini. Aku tak kenakan sebarang bayaran. Orang, wow, air percuma. Ui, semua datang kan, tuan-tuan. Makan percuma, ada makan apa ni? Ada, makan ramai datang. Kan? Air percuma, makan percuma, semua orang nak ni. Semua orang nak, percuma. Osman pula kata, tapi kena ingat, mu ambil air jangan untuk bekalan hari ni je. Ambil air tu biar cukup untuk 2 hari. Hari ni dengan esok. Sebab esok aku tak niaga dah. Esok yang niaga Yahudi tersebut. Yang akhirnya hari Osman niaga, ramai orang datang. Ambil percuma, ambil bekalan. Mari Yahudi tu niaga, tunggu. Mana customer, tak ada belaka dah ni. Memang tak ada lah orang dah buat simpanan reserve air untuk hari berikutnya. Bila lagi nak ambil air, waktu Osman niaga. Yang akhirnya Yahudi ni kata, tak jalan bisnes aku. Apa hal? Osman pun datang. Macam Yahudi ni kata, tak tahulah apa pasal waktu aku niaga, tak ada orang beli air dah. Itulah aku cakap, jual ke aku semua, kau tak nak. Yang akhirnya Osman kata, oleh kerana kau niaga pun tak ada orang beli apa semua, daripada engkau rugi macam tu, baik kau jual je lah semua ke aku. Yahudi ni akhirnya setuju untuk jual. Osman kata, hari tu aku bagi engkau 12,000 dirham, kau kata separuh harga 10,000 dirham. Sekarang aku nak bagi 8,000 je. Kau nak, tak nak, ini tawaran aku. Nak, ambil. Tak nak, sudah. Yang akhirnya Yahudi ni kata, daripada menanggung rugi panjang-panjang, akhirnya dia jual kepada Osman ibn Affan. Osman beli dan bayar, dan telaga itu menjadi milik dia. Bila menjadi milik dia, apa Osman buat? Aku wakafkan telaga ini untuk semua orang. Yang akhirnya tuan telaga itu pun mari ambil daripada Osman ni. Daripada telaga Osman ini, dan kebetulan dekat situ ada tanah yang agak luas, dan kemudiannya daripada itu ditanam kurma, dan kurma itu berbuah, kemudian dia menjadi sumber zakat, sumber wakaf, dan semuanya diinfakkan. Dan sampai hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat Hayu Bir Osman itu, masih ada pasar kurma. Tapi kat pasar tu nak kurma kena belilah. Tapi kalau tuan-tuan masuk dekat pasar tu, tuan-tuan boleh makan percuma. No, halal. Makan halal. Semua halal. Masuk isyak. Kita azan sekejap. Ini baru mukaddimah ni. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, tuan-tuan yang dikasih sekalian, saya ambil masa berapa minit lagi ya? 10 minit boleh ya? 10 minit, 15 minit macam itulah ya. Jadi penempatan Osman itu ataupun Hayyu Bir Osman tu dia tak jauh. Kalau dari Masjid Nabawi itu lebih kurang dalam berapa kilometer ya? Dalam 6 kilometer saja daripada Masjid Nabawi. Boleh makan. Halal, 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 halal. Pergi halal, halal. Makan, makan, makan. Jangan masuk kocek. Masuk kocek tak boleh lah. Nak makan kurma kat situ boleh makan. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tak pandai cakap Arab pun daripada Masjid Nabawi tu nak pergi, baik bagi tahu je driver taksi tu. Telaga Osman, sebut Osman. Jangan sebut ikut Kelantan. Osman, dia tak faham Osman. Kawan saya dia orang Kelantan. Dia duduk dekat penempatan Osman tu, masakin. Masakin ni maknanya penempatan Osman lah. Rohfen Arab tanya, masakin Osman. Mana dia faham Osman siapa dia Osman. Jadi kena sebut betul lah ikut bahasa Arab betul. Ini sebahagian pembangunan ataupun mereka yang menyumbang kepada perkembangan Islam. Dan antaranya apa yang kita lihat ialah masa depan adalah untuk Islam. Al-mustaqbal li hadzal din. Masa depan adalah untuk agama Islam ini. Sama ada tuan-tuan menyumbang untuk membangunkan Islam ataupun tidak, Islam dia akan tetap berkembang dan Islam akan mencapai kemenangan. Sebagaimana yang Nabi janji kepada Suraqah bin Malik. Waktu dalam perjalanan pergi berhijrah ini, musyrikin telah tawarkan siapa-siapa yang boleh menangkap Muhammad, nescaya dia akan ditawarkan dengan 100 ekor unta sebagai ganjarannya. Suraqah bin Malik ni kata, wow, ini satu tawaran yang sangat hebat. Bila macam tu Suraqah ni, dia mahir berkuda dan juga dia mahir untuk menjejaki jejak perjalanan orang. Dia pun mencari-cari, dia riki-riki, akhirnya dia bertemu dengan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sebut, Suraqah ni sebut ketika mana dia dengan kudanya nak pergi ataupun menerkam ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kaki kuda bahagian depan ini telah dipegang oleh tanah. Macam mana tak tahulah, kaki kuda dia jerlus menyebabkan dia jatuh.
Kemudian Surakah kata ini mungkin tanda tak baik. Tapi dia kata, tak boleh. 100 ekor unta. Banyak tu. Dia tamak nak juga 100 ekor unta. Dia naik lagi atas kuda dia. Kemudian dia cuba untuk kejar lagi. Sekali lagi dia jatuh. Kemudian kali ketiga dia jatuh. Yang akhirnya dia surrender. Dan dia minta keamanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, aku minta aman daripada engkau. Nabi kata, Surakah, aku tahu engkau datang bukan nak bunuh aku sangat. Tapi sebenarnya engkau nak ganjaran 100 ekor unta yang dijanjikan oleh musyrikin Mekah kepada orang yang boleh menangkap dan membawa aku balik ke Mekah. Surakah kata, betul. Jollah, betul sungguh. Ya Muhammad, aku bukan nak bunuhmu sangat. Aku nak 100 ekor unta tu. Lalu Nabi kata, ginilah Surakah. Kaifa bika ya Surakah? Iza lubista siwari Kisra. Wahai Surakah, apa pandangan kamu kalau aku gantikan, aku tukarkan ganjaran 100 ekor unta itu dengan mahkota Kisra. Kisra ni siapa? Pembesar Parsi. Lalu Surakah kata, Kisra ibnu Hurmuz. Adakah Kisra yang engkau masukkan itu ialah Kisra ibnu Hurmuz? Nabi kata, itulah dia. Mu biar betul Muhammad. Mu nak hijrah pun orang kejar mu. Tak sampai lagi Madinah. Tiba-tiba kamu dah menjanjikan suatu yang sangat berharga. Iaitulah mahkota Kisra. Biar betul. Nabi kata, betul, aku tak menipu. Lalu Surakah kata, boleh tulis sikit. Dia tulis perjanjian. Abu Bakar, Nabi suruh tulis perjanjian antara Muhammad bahawa Surakah akan diberikan mahkota Kisra suatu ketika nanti. Surakah bin Malik dia balik ke Mekah. Dia tak masuk Islam waktu tu tuan-tuan. Waktu tu dia tak masuk Islam. Sejarah menyebut bahawa 10 tahun kemudian, lepas daripada itu, lebih kurang 8 tahun kemudian, 8 tahun kemudian, ketika mana berlakunya peristiwa Fathu Makkah. Lepas Nabi membuka kota Mekah semula, kemudian Surakah dia datang berjumpa Nabi SAW di Ji'ranah. Datang dijumpa Nabi di satu lembah di Ji'ranah. Ji'ranah ni antara Taif dengan Mekah. Dan ketika itu dia datang, lalu dia kata, wahai Muhammad, haza kitabaka li. Ini aku bawa surat yang kau bagi kepada aku 8 tahun dulu. Ana Surakah bin Ju'shum. Dia kata kepada Rasulullah, aku ni Surakah bin Ju'shum. Nabi kata, aku ingat sangat lah. Kahwin ingat demo, takkan tak ingat demo. Hok kerja kahwin dulu 8 tahun dulu. Kahwin ingat. Ni memang lah kahwin beragi surat ni pada demo. Faham tak ni orang Meru, faham tak? Tapi tidak gitulah bahasa ayat Nabinya. Tapi gitulah lebih kurang dialognya. Nabi bagi tahu, wahai Surakah, aku ingat sangat mu. Takkan aku tak ingat. Lalu Surakah masuk Islam ketika itu. Ditunjuk surat yang Nabi janjikan. Kemudian daripada itu, Kisra tak jatuh tuan-tuan. Waktu zaman Rasulullah SAW. Naik Abu Bakar, Kisra tak jatuh. Parsi tak jatuh lagi zaman Abu Bakar. Surakah pegang lagi surat Nabi tu di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila mana Islam berjaya menawan Parsi, dan ketika itu banyak rampasan perang diterima oleh Umar Al-Khattab, satu-satu dibahagikan, ni untuk sipulan, ni untuk sipulan, ni untuk sipulan, untuk sipulan, untuk sipulan, sampailah kepada mahkota kebesaran kerajaan Parsi ketika itu. Lalu Umar telah memanggil Surakah bin Malik dan Umar menyerahkan, wahai Surakah, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu. Bererti masa depan Islam dia sangat cerah. Al-mustaqbal lihazad din, dan kita melihat perkembangan Islam hari ini dia sangat naik walaupun di belah-belah Eropah, di belah-belah sana. Jadi kita nak menyumbang ataupun tidak, itu adalah antar kita. Islam dia tidak akan rugi. Sama ada kita tak nak menyumbang Islam, dia tetap tidak akan
rugi. Dan hijrah Rasul adalah menceritakan kepada kita bahawa Nabi bukan sahaja membangunkan tamadun, tetapi Nabi membangunkan pembina dan juga pembangun tamadun. Saya ulang balik. Fir'aun mungkin dia membangunkan tamadun. Haman mungkin dia membangunkan tamadun. Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan sekadar membangunkan tamadun, penguasaan dan juga pemerintahan Islam. Sebaliknya Nabi membangunkan pembangun dan pembina kepada tamadun Islam. Kita tengok dari sudut ekonomi, misal contoh. Nabi bila sampai ke Madinah, Nabi pesan kepada para sahabat. Pesan Nabi ni semua orang boleh buat. Nabi kata, riwayat daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni asalnya adalah pendeta Yahudi. Dia menceritakan waktu mana Muhammad sampai ke Madinah, aku mendengar di antara ucapannya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam. Nabi kata, sebarkan salam antara kamu. Wa at'imut ta'am, dan bagi makan. Wasilul arham, dan hubungkan silaturrahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan bangunlah di waktu malam ketika mana manusia sedang tidur, kamu bersembahyang di waktu malam. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Apa yang Nabi suruh buat? Bagi salam, afsus salam. Salam ni adalah mendoakan, saling mendoakan antara satu sama lain. Nabi menghapuskan salam-salam ataupun sapaan-sapaan yang tidak memberi manfaat. Sapaan good morning, good evening, tu orang biasa. Good morning, morning. Jumpa bos. Bos, good morning bos. Morning. Morning ni dia jawab. Sebut pagi je. Morning bos. Morning. Morning tu pagi. Pagi. Kan? Good morning. Pagi je yang selamat. Kita tak selamat. Nah, kita tak selamat. Arab biasalah. Jumpa kawan-kawan dia, sabah nur, sabah al-ful, sabah al-wurd, sabah al-khair. Kata pagi baik, pagi baik ataupun bunga baik. Gitu je. Sebab waktu pagi bunga, pagi baik, pagi wangi. Gitu je. Dia tak doakan kita. Nabi hapuskan dengan bagi salam. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Siapa yang tak boleh cakap salam kat sini? Ha? Siapa tak boleh nak cakap salam? Semua orang boleh buat. Bukan Nabi suruh buat kertas kerja, kena buat ni. Kalau suruh buat kertas kerja, memang saya tak reti nak buat kertas kerja gini. Ataupun nak suruh berpidato, saya tak boleh, saya tak pandai. Nak lekis pelan ke apa semua, tak boleh. Orang tak boleh buat. Tapi Nabi suruh benda yang semua orang boleh buat. Afsus salam. Sebarkan salam. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Semua orang boleh bagi salam. Yang dapat salam pula menjawab salam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullah. Ni doakan untuk orang ni, orang ni doakan untuk orang ni. Doakan, saling doa mendoakan antara satu sama lain. Kita dalam qaryah pun macam tu. Doakan imam, doakan untuk makmum, makmum doakan untuk imam, doakan untuk Tok Bilal doakan untuk kawan-kawan dia, jiran dia, saling mendoakan antara satu sama lain. Ni boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini kita doa aku je, lantak engkau lah. Kadang-kadang doa pun malas kan. Doa pun malas. Ya Allah, doa hari ni kira macam semalam je lah. Amin. Semalam memanglah kau dah doa semalam panjang. Hari ni doa minta lagi lah pada Allah Ta'ala. Mana boleh shortcut macam tu. Doakan antara satu sama lain. Wa at'imut ta'am, bagi makan. Nak bagi makan ni tak semestinya sampai buat kenduri. Tak. Bagilah belanja, beli kuih lebih sikit, bagi jiran sebelah rumah. Kan? Dulu orang kita dulu banyak mengikat tali persaudaraan dan juga silaturahim tu. Nabi kata wasilul arham, hubung silaturahim. Sebab tu Nabi dihapuskan panggilan-panggilan bani suku Puak tu. Arab yang datang daripada Mekah ni, dia terkenal dengan Bani Hashim, Bani Mahzum, Bani Adi, Bani Ka'ab, Bani Amir, Bani Naufal. Mu bani mana? Mu bani mana? Mu bani mana? Mem bani. Nabi hapuskan. Mu tak kira bani dah. Aku tak nak panggil bani dah. Mu daripada Mekah dipanggil Muhajirin. Tak kira daripada bani mana sekalipun. Dekat Madinah ada Aus dan juga Khazraj.
Aus, Khazraj, Aus, Khazraj. Jawa, Banjar, Jawa, Banjar, Banjar, Jawa, Banjar. Oh, dah bergaduh-gaduh pula Jawa, Banjar. Tak, Nabi kata, dah yang duduk Madinah, kita namakan Ansar sebagai penolong dan juga pembantu kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Nabi hapuskan dan Nabi hubungkan silaturahim di kalangan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Dan riwayat sebut tuan-tuan, antara yang selalu disebut, tuan-tuan pun dah tahu lah cerita ni, bila Sa'ad bin Rabi' dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman datang daripada Mekah. Sa'ad bin Rabi' ni di antara orang yang kaya di Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Oleh kerana engkau kaya, engkau pun kaya, maka aku saudarakan. Nabi persaudarakan. Dan riwayat sebut bukan sekadar mereka bersaudara, bahkan Sa'ad bin Rabi' ni dia tawar separuh daripada harta dia. Wahai Abdurrahman, kita telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Aku ni antara orang yang kaya dekat Madinah. Nak tak kalau aku offer kepada engkau separuh daripada harta aku? Ui, bukan sikit tuan-tuan. Ada orang boleh bagi. Persaudaraan Islam, dia boleh bagi separuh harta dia kepada sahabat dia yang tak ada pertalian darah. Ada? Ada orang Meru boleh bagi macam tu? Saya nak jadi saudara kepada dia. Ada? Tak ada tuan-tuan. Orang kita bergaduh pasal harta. Usah kata kawan-kawan jiran, adik-beradik, putus hubungan silaturahim. Adik-beradik sebab harta. Tapi sahabat tak. Dia tak ada ikatan tali adik-beradik, bukan sedulur, bukan kulaan, tak ada siapa-siapa ni. Dipersaudarakan oleh Nabi, tapi sanggup bagi separuh pada harta. Dan yang lebih menarik lagi, ada riwayat sebut, Sa'ad bin Rabi' bagi tahu kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, kebetulan aku ada 2 bini. Kau bagi tahu kepada aku, kalau kau nak dengan bini aku, kau bagi tahu, kau pilih yang mana yang kau nak, aku boleh lepaskan dia, kemudian kau boleh kahwin dengan bekas bini aku. Jangan main-main tuan-tuan. Orang kita bini orang dirembat. Tak bergaduh macam mana? Kan? Tular 2-3 hari sebelum ni kan. Tak nak cerita nanti orang marah pula kan. Bini orang dirembat. Ini sanggup offer. Tapi Abdurrahman bin Auf dia pun tahu dia bukan jenis ambil kesempatan. Kalau kita cantik. Boleh kasih pilih pula. Aku pilih yang ni lah, yang ni senonoh sikit, yang ni tak senonoh, biar dengan kau lah. Kita mungkin bagi yang tak senonoh. Tak, Abdurrahman dia bukan jenis ambil kesempatan. Dia kata apa? Mudah-mudahan Allah berkati kamu dan juga ahli keluarga kamu. Cuma boleh tak pinjamkan kepada aku beberapa dirham? Dan dia kata, dulu nisuk, tunjukkan kepada aku di mana pasar. Sa'ad bin Rabi' bagi pinjam kepada Abdurrahman beberapa dirham dan dia tunjukkan pasar. Pasar yang ditunjukkan itu ialah pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa siapa? Orang-orang Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa. Maknanya waktu itu ekonomi Madinah dipegang oleh Yahudi. Pasar tu pasar Bani Qainuqa. Ekonomi Madinah dipegang oleh Yahudi. Sebab apa ekonomi Madinah dipegang oleh Yahudi? Sebab orang Madinah, Aus dan juga Khazraj, Arab Madinah ni bergaduh. Engkau tak betul, semua tak betul. Yang ni kata engkau tak betul, yang ni tak betul, semua ni tak betul. Bergaduh sama-sama dia. Yahudi ambil kesempatan dan Yahudi menguasai ekonomi Madinah. Dulu nisu, tunjukkan kepada aku di mana pasar. Ditunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf pasar Bani Qainuqa, pasar Yahudi. Dan Abdurrahman bin Auf dia beli susu. Dia pergi ke pasar, dia beli susu. Dia bawa balik, dia jadikan keju. Ni riwayat mula-mula, susu bawa balik, dia bekukan. Bila beku, dia jual. Ya, susu yang dah beku. Keju lah, keju. Kan? Ke apa? Keju lah. Susu yang dah beku. Keju lah. Itu sebagai inovasi. Tuan-tuan kalau ada benda macam tu, boleh ikut buat benda ni. Ada perkara-perkara yang boleh kita inovasikan.
tanam ubi, beli ubi. Kan ada orang beli ubi takkan jual ubi pula. Jual lah. Lepat ubi, buat inovasi lah. Kerepek ubi, ubi rebuk, macam-macam boleh buat. Itu produk yang dihasilkan, itu yang mesti ada dalam minda kita. Janganlah beli ubi jual ubi, beli ubi jual ubi. Kalau dengan kuantiti yang banyak, okey lah juga. Tapi benda yang sama je, kita tak berkembang. Abdurrahman bin Auf beli susu, dia balik, dia bekukan, dia jual keju. Laku, dia beli susu, jual keju. Beli susu, jual keju. Beli susu, jual keju. Dan akhirnya dia tukar profession. Dah untung, dia tukar jual beli unta pula tuan-tuan. Mula jual susu, beli susu. Lepas tu bisnes berkembang, dia jual beli unta. Menariknya Abdurrahman bin Auf, dia beli unta dengan harga itu, dia akan jual dengan harga yang sama. Orang fikir macam mana? Unta ini saya beli dengan harga 8 dirham. Sekarang saya mau jual dengan 8 dirham juga. Orang fikir mana untung dia. Beli 8 dirham, jual 8 dirham. Tak untung. Rupa-rupanya Abdurrahman bin Auf, dia beli unta sekali dengan tali. Dia beli unta sekali dengan tali unta. Tali unta tu bukan tali macam tu, macam tuan-tuan ikat lembu tu. Dah. Tali unta ni dia ada pengikat dia lah, hanya untuk letak barang-barang ni dengan kekang dia tu. Dia beli unta dengan sekali tali unta harga 8 dirham. Kemudian dia pun kata, saya beli unta ini dengan harga 8 dirham. Sekarang saya mau jual ini unta dengan harga 8 dirham. Tapi saya beli ini unta sama itu tali. Saya mau jual unta saja. Tali tak jual. Orang pun beli. Dia beli unta lain pula 10 dirham. Ini unta saya beli 10 dirham. Sekarang saya mau jual dengan harga 10 dirham juga. Tapi saya beli dengan itu tali. Sekarang saya mau jual unta saja. Tali saya tidak jual. Orang pun beli. Yang akhirnya habis unta-unta kat Madinah tak bertali belaka. Lalu orang kata, siapa ada tali unta? Oh, itu Abdurrahman bin Auf. Banyak tali unta. Boleh belilah itu tali unta sama Abdurrahman. Yang akhirnya tuan-tuan, bagaimana dengan apa yang telah mereka lakukan ini, gembelingan tenaga ini, ekonomi Madinah yang dulunya dikuasai oleh Yahudi telah bertukar, transform. Siapa dia arkitek-arkitek yang membangunkan ekonomi ini? Inilah dia sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dididik, yang ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada dendam kesumat yang ada di kalangan mereka ketika itu dihapuskan, akhlak-akhlak yang tak baik, yang buruk, semuanya diajar dan dididik. Buang semua yang tak baik itu dan berhijrah. Betul-betul berhijrah, melakukan penghijrahan diri ke arah yang lebih baik, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di sebahagian daripada intipati yang saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Kita ni umur semakin lama semakin meningkat, makin bertambah, maka biarlah amalan kita juga makin bertambah. Kita nak supaya kehidupan kita dalam keluarga rumah tangga kita semakin bahagia. Infak, amalan, sedekah jariah kita sentiasa berkembang. Kita sentiasa membantu kawan-kawan, jiran-jiran tetangga. Dalam qaryah kita mungkin ada anak yatim, mungkin ada ibu tunggal, mungkin ada ibu tinggal dan sebagainya. Bantu mereka. Mungkin itu peranan kita. Anak yatim, kita tahu dia anak yatim, kita pergi sekolah, dia yuran sekolah, saya bayarkan. Walaupun orang tak tahu, tapi inilah sumbangan kita kepada masyarakat untuk membangunkan masyarakat kita yang harmoni. Mudah-mudahan sebahagian daripada perkongsian ini ada manfaatnya di sisi Allah. Saya mohon maaf kerana ambil masa yang agak lama daripada tuan-tuan dan juga perempuan sekalian. Saya kira saya perlu untuk tamatkan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita adakan ini Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian ceramah khas sempena Ma'al-Hijrah yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin bin Qadir, Pegawai Hal Ehwal Islam Pait Kelang. Alhamdulillah ceramahnya pada saya cukup bagus, jelas dan mungkin ada fakta-fakta yang mungkin tuan-tuan pun tak pernah dengar sebelum ni, malam ni dengar. Jadi satu
pengetahuan yang baru berkembang dalam bab sirah kita. Sebab kita mungkin sirah ni satu perkara yang kita jarang baca. Jaranglah kita buka rumah, buka buku sirah. Kecuali kalau kita mendengar ceramah, baru kita akan dapat info berkaitan dengan sirah. Jadi, sebelum menutup majlis, kita ada sedikit penyerahan sijil berkenaan dengan kursus pengurusan jenazah secara tertutup yang telah dilakukan pada 16 Julai yang lalu. Ya. Jadi pada malam ini majlis akan menyerahkan sijil penyertaan, tetapi hanya untuk peserta lelaki saja ya. Peserta wanita belum lagi sebab mereka masih belum lagi habis kursusnya. Minggu ni masih ada lagi dia punya praktikal. Kami dah habis dah. So dah boleh dapat sijil. Cuma tang nak buat tu tak berani lagi ke, tak tahulah. Derdek lagi kot agaknya. Jadi untuk menyampaikan sijil penyertaan dijemput Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin bin Qadir dengan diiringi oleh pengurusi surau Encik Masih Begasan untuk menyerahkan sijil penyertaan kepada peserta-peserta. Baik, yang pertama pada Ustaz Khairul Azhar. Kemudian kepada Encik Nur Azmi. Seterusnya kepada Imam Selamat. Encik Afdal. Ada tak Encik Afdal? Demam. Okay. Seterusnya Encik Fauzi. Encik Zulfadli. Encik Faiz. Seterusnya Encik Zaidi. Wah, ini jenazahnya dah berjalan ni. Seterusnya Encik Syahril Husairi. Imam Syahril ada. Seterusnya Haji Abdul Wahab. Tak ada Haji Abdul Wahab. Seterusnya Ustaz Siddiq pun tak ada. Seterusnya Haji Syahrudin Arifin. Haji Ilyas. Tak ada. Ada. Encik Muhammad Sa'ad. Muhammad Sa'ad. Seterusnya Encik Baizul. Encik Suhaimi. Ya, ya. Seterusnya Encik Muhammad Razib. Ada. Seterusnya Encik Muhammad Latif. Oh, sama nak gambar dia. Kesian dah, tak ada gambar. Encik Jafar. Kemudiannya Zainuddin Senan. Dan yang terakhir Encik Kamarul Zaman DJ Daud. Ini pun jenazah yang dah berjalan ni.
Wah, ini jenazah ketiga. Baik. Jadi jemput pada Encik Masri untuk menyerahkan sedikit cenderar hati kepada mana? Kepada penceramah kita pada malam ini. Ayah tak ada. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin atas kesudian menyampaikan CJ pada malam ini, dan kita pun berada di penghujungnya. Jadi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita akan tunaikan solat Isya berjamaah insya-Allah. Ya, jadi selepas Isya saja ya, kita ada jamuan di luar, tuan-tuan yang balik makan dulu. Ya, jamuan sudah disediakan di luar sana. Saf